Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam, dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang sentiasa berusaha untuk memahami kehendak-kehendak Allah melalui firman-Nya dalam Al-Quranul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada yang ke-170 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah Inna la nudhi'u ajral muslihin. Yang bermaksud, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah serta mendirikan salat, sungguhnya kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki yakni keadaan hidupnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah menyatakan dalam ayat ini bahawa golongan yang berpegang teguh di dalam hal agama mereka, berpegang teguh dengan apa yang Allah turunkan kepadanya, dan berusaha memelihara dan menjaga salat, dalam mendirikan salat yang Allah Taala wajibkan ke atas mereka di dalam waktunya dengan cara yang sebaik-baiknya. Inna la nudhi'u ajral muslihin. Sungguhnya kami, kata Allah, tidak akan mensia-siakan ganjaran buat mereka. Bahkan kami, yakni Allah, akan memberikan ganjaran mereka di atas sikap mereka yang sanggup untuk berpegang teguh terhadap perkara-perkara yang membawa kepada islah, perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan dan memperbaiki orang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita lihat ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-171. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Yang bermaksud, ingatlah wahai Muhammad SAW ketika kami mengangkat gunung Tursina ke atas mereka, yakni Bani Israel, seolah-olah gunung itu awan yang menaungi mereka, dan mereka yakin bahawa gunung itu akan jatuh menimpa mereka, sambil kami berfirman kepada mereka, terimalah dengan sungguh-sungguh kitab Taurat yang telah kami berikan kepada kamu, dan ingatlah, yakni amalkanlah apa yang terkandung di dalamnya, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa idz nataqna al-jabala fawqahum, dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami, yakni Allah, nataqnal jabal, mencabut dan mengangkat gunung itu, iaitu gunung At-Turi Saina, dan diangkat ia di atas kepala golongan Bani Israel, mana mengapungkannya di atas kepala mereka. Ka'annahu dhullah, dan keadaannya seolah-olah gunung itu sebagai atap atau sebagai bumbung ataupun sebagai awan yang meneduhkan. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ, dan tatkala itu lihatlah bagaimana golongan Bani Israel itu yakin bahawa gunung Tur itu akan dicampakkan, akan dijatuhkan dan menghapuskan mereka sekiranya mereka tidak melaksanakan perintah Allah. Para ahli tafsir mengatakan bahawa, diriwayatkan bahawa golongan Bani Israel itu enggan untuk menerima hukum hakam At-Taurah kerana mereka dapati ia sangat berat dan sangat sukar untuk dilaksanakan. Lalu Allah angkat gunung At-Tur di atas kepala mereka, dan dikatakan kepada mereka, sekiranya kamu wahai Bani Israel menerimanya dan menerima isi kandungannya, kamu akan selamat, dan sekiranya kamu tidak mahu melaksanakan At-Taurah, akan dihempapkan gunung ini ke atas kamu. Maka mereka tatkala melihat kepada gunung At-Tur di atas kepala mereka, setiap orang daripada mereka tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala
dan dalam keadaan sangat takut akan dihempap oleh gunung yang besar itu. Lalu Allah nyatakan, khudhu ma atainakum biquwwah, dan ambillah, peganglah apa yang kami berikan kepadamu, iaitu Taurah, biquwwah, dengan bersungguh-sungguh, dengan keazaman yang jitu, dengan penuh keimanan. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ambillah pengajaran daripadanya, isi kandungannya daripada ilmu dan amal. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu akan menjadi dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jika begitu murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel kerana tindakan mereka yang tidak mahu menerima hukum hakam At-Taurah, bagaimana pula Al-Quranul Karim. Hadis daripada An-Nasa'i bersanadkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, inna min syarrin nas rajulan fasiqan yaqra'ul Qur'ana la yar'a ila syai'in min, yang bermaksud sesungguhnya manusia yang paling jahat itu ialah lelaki yang fasik atau seorang yang fasik yang membaca Al-Quran yang tidak memperdulikan apa jua yang ada di dalamnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mari kita lihat ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-172 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Yang bermaksud, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam turun-temurun dari tulang belakang mereka, dan ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri sambil ia bertanya dengan firman-Nya, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka semua menjawab, benar, Engkaulah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai, yang tidak diberi peringatan tentang hakikat tauhid ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Allah menyatakan bahawa, dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata Imam Tabari, iaitu tatkala Allah mengeluarkan anak-anak Adam daripada tulang sulbi bapa-bapa mereka, iaitu ini berlaku ketika di alam roh, dan dipersaksikan, diperakukan untuk mereka dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mempersaksikan antara satu sama lain dalam hal yang demikian. Ibn Abbas mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala membongkar belakang Nabi Adam alaihissalam, dikeluarkan daripada baginda setiap keturunan manusia atau keturunan anak Adam daripada ketika itu hinggalah ke hari kiamat. Wa ashhadahum ala anfusihim, dan mereka dan Allah mempersaksikan mereka di atas diri mereka sendiri, iaitu meminta mereka untuk bersaksi dengan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, tidakkah aku ini kata Allah Tuhan kamu? Lalu mereka berkata, bahkan ya Allah, dan dengan ini kami bersaksi dan berpegang kepada saksi ini. An taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya kamu nanti wahai anak Adam tidak akan berkata pada hari kiamat, sungguhnya kami lalai atau tidak ingat tentang perjanjian ini, tidak ingat tentang ataupun lupa tentang persaksian terhadap rububiyah, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud ini ialah untuk menjadi hujah terhadap orang musyrikin di akhirat nanti tentang pengetahuan mereka mengenai rububiyah, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu ma'rifatun fitriyah, suatu pengetahuan secara fitrah yang dengannya mereka sepatutnya membuktikan fitrah itu dengan melafazkan dua kalimah syahadah, mempersaksikan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan dan tiada Tuhan melainkan Ia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya ayat yang ke-173 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. Yang
yang bermaksud atau supaya kamu tidak akan mengatakan sungguhnya ibu bapa kamilah yang melakukan syirik dahulu, sedang kami ialah keturunan mereka yang datang kemudian daripada mereka. Oleh itu patutkah engkau wahai Tuhan kami hendak membinasakan kami disebabkan perbuatan orang-orang yang sesat itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Allah menyatakan bahawa persaksian di alam roh itu adalah selain daripada supaya mereka tidak mengatakan mereka tidak tahu tentang ketuhanan Allah. Supaya mereka juga tidak akan mengatakan bahawa kami mensyirikkan engkau ya Allah dan kami sesat kerana kami hanya mengikut jejak langkah datuk nenek moyang kami. Bermaksud kami hanya bertaklid buta terhadap datuk nenek moyang kami lalu kami mengikut sahaja apa yang mereka lakukan. Maka kami tidak boleh dianggap bersalah di atas perlakuan itu. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Adakah engkau ya Allah sanggup untuk mengazab kami kerana kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang yang sebelum kami, iaitu datuk nenek moyang kami yang telah terlebih dahulu mensyirikkan-Mu ya Allah. Maka adakah suatu keadilan terhadap kami yang diseksa kerana kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya Allah berfirman dalam ayat yang ke-174, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Yang bermaksud dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu supaya nyata segala kebenaran dan supaya mereka kembali kepada kebenaran. Itu Allah menyatakan bahawa seperti mana kami Allah telah jelaskan tentang al-mitsaq, tentang perjanjian yang telah dilakukan dahulu, begitu juga kami Allah nufassilul ayat, menjelaskan, memperincikan ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran kami agar manusia mengambil iktibar, mengambil panduan, dan supaya manusia kembali ataupun manusia meninggalkan kejahatan yang sedang mereka lakukan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kedegilan mereka dalam menuruti kebatilan, dalam bertaklid terhadap ibu bapa atau datuk nenek moyang mereka, meninggalkan kesyirikan dan kembali kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah berfirman dalam ayat yang ke-175 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. Yang bermaksud, dan bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad khabar berita seorang yang kami beri kepadanya pengetahuan mengenai ayat-ayat, yakni kitab kami. Kemudian ia menjadikan dirinya terkeluar dari mematuhinya, lalu ia diikuti oleh syaitan dengan godaannya, maka menjadilah ia dari orang-orang yang sesat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kali ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan, watlu alaihim, bacakanlah ya Muhammad ke atas golongan Yahudi itu, naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha, tentang kisah seorang alim, seorang yang berilmu yang kami Allah telah kurniakan ilmu kepadanya tentang Alkitab, tentang At-Taurah. Fansalakha minha, tetapi orang alim itu telah terpesong, telah tersasar daripada ayat-ayat keterangan Allah Subhanahu wa taala, iaitu berpaling dan kufur terhadap apa yang telah ia pelajari daripada At-Taurah. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin, lalu ia digoda oleh syaitan, didapati oleh syaitan, lalu syaitan menguasainya sehingga ia terjerumus dan tergurung dalam kalangan al-ghawin, orang yang sesat dengan kesesatan yang nyata, sedangkan sebelumnya ia adalah orang yang beroleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahawa lelaki ini, seperti mana kata Ibn Abbas, ia adalah seorang lelaki bernama Bal'am bin Ba'ura. Sementara berkata Ibn Mas'ud, dia adalah lelaki dalam kalangan Bani Israel yang telah dihantar oleh Nabi Musa AS kepada Raja Madian untuk berdakwah, menyerunya kepada agama Allah. Namun raja itu telah merasuahnya dan memberikan kekuasaan kepadanya supaya ia meninggalkan agama Nabi Musa. Lalu ia terpengaruh dengan raja tersebut, lalu sesatlah ia, dan dia juga menyesatkan orang lain dengan hal itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah.
Semoga dijauhkan Allah daripada perangai seperti Bal'am bin Ba'ura ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.